Oke. Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan salam Kampus Rakma kepada semua pelajar, ibu bapak, guru-guru yang sedang menonton program kita. Selamat kembali ke program STEM Speaker Series Anjuran New Science. Saya Nurhayati binti Zulkarnain bertanggung jawab sebagai moderator hari ini. Kepada mereka yang baru saja mengikuti STEM Speaker Series U-Science, program ini mendapat sokongan sepenuhnya oleh Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Sabah yang bertujuan untuk menyampaikan topik-topik STEM yaitu sains, teknologi, kejuruteraan, dan matematika yang unik dan menarik yang digubal khas oleh subjek matter expert bagi setiap bidang bertujuan untuk meningkatkan minat pelajar, sekolah, guru, dan community untuk menceburkan diri dalam bidang STEM. Dimaklumkan bahwa untuk sesi hari ini, e-sijil akan diberikan kepada pelajar sekolah dan pelajar UMS, tetapi perlu mengisi borang kehadiran pada akhir program ini. Silalah bersama kami sehingga program tamat. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan kepada pihak penceramah, boleh diutarakan dalam kotak chat pada sebelah kanan YouTube Live ini, atau dan dijawab semasa sesi jawab di akhir sesi ini. Oke, bersama-sama kita hari ini adalah Dr. Muhammad Rakib bin Muhammad Rashid. Dr. Muhammad Rakib bin Muhammad Rashid merupakan pensyarah kanan di Fakulti Pertanian Lestari, University Malaysia Sabah, dan sehingga kini telah berkhidmat selama 6 tahun sejak tahun 2016. Beliau memiliki ijazah Doktor Falsafah dalam bidang petologi tumbuhan dari University Putra Malaysia pada tahun 2015 dan pengajian di peringkat sarjana muda dalam bidang sains bioindustri dari universiti yang sama pada tahun 2009. Walaupun bidang kepakaran utama beliau ialah petologi tumbuhan, beliau juga banyak terlibat dalam kajian berkaitan cendawan. Beliau telah menerbitkan beberapa artikel jurnal berkaitan penghasilan cendawan dan penggunaan cendawan dalam proses penghasilan makanan ternakan. Selain itu, beliau juga pernah terlibat dalam aktiviti konsultasi dan pemindahan ilmu penanaman cendawan kepada komuniti tempatan dan NGO. Beliau mempunyai YouTube channel sendiri bagi berkongsi mengenai ilmu pertanian dan sains pertanian kepada penonton di seluruh dunia. Tanpa membuang masa, kita akan mempersilakan Dr. Muhammad Rakib bin Muhammad Rashid yang akan menyampaikan pengisian pada pagi ini yang bertajuk Teknologi Substrate berasaskan sisa kelapa sawit bagi pengeluaran cendawan tiram. Dipersilakan, Dokter. Okey, saya harap semuanya jelas. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton yang sedang menonton dari pelbagai saluran, termasuk YouTube dan beberapa streaming channel lainnya seperti Facebook. So, selamat datang dan saya harap perkongsian pada pagi ini akan memberi manfaat kepada semua yang mendengarnya dan kepada sesiapa yang tidak sempat mendengar live pada pagi ini dan setahu saya video ini akan disimpan ataupun boleh dilihat semula dalam YouTube channel pusat U-Science UMS lah. Okey, seperti yang telah diperkenalkan tadi oleh pengacara majlis kita pada pagi ini, serba sedikit mengenai diri saya lah. So, dengan itu saya tanpa membuang masa, saya terus ke sesi perkongsian kita pada pagi ini. So, untuk ini saya akan off-kan saya punya webcam dan saya akan share full screen ni lah uh, untuk slide. Okey, so saya harap Silalah bersama kami. saya harap view ni jelas dan dapat mendengar suara saya dengan jelas juga. Okey, tajuk yang saya akan kongsikan pada pagi ini ialah berkaitan teknologi substrat berasaskan sisa kelapa sawit bagi pengeluaran cendawan tiram. Okey. Okey, ini seperti yang telah diperkenalkan tadi, saya Muhammad Rakib, um, uh, sedang bertugas di Fakulti Pertanian Lestari UMS Sandakan.
Dan seperti telah disebut, bidangnya ialah dalam patologi tumbuhan dan juga bioindustri. So bila sebut mengenai patologi tumbuhan, sebenarnya bidang ni banyak berkaitan dengan kita belajar mengenai mikroorganisma, mikro dan juga makroorganisma lah. Dan kajian saya semasa saya belajar tu ialah berkaitan kulat Ganoderma pada kelapa sawit. So kalau siapa yang tahu, siapa yang ada ladang sawit tu, fahamlah mengenai masalah penyakit yang disebabkan oleh kulat Ganoderma ni lah. So kulat Ganoderma ni sebenarnya ialah sejenis cendawan. Tapi cendawan Ganoderma yang di ladang sawit tu kita panggil sebagai Ganoderma boninens yang membahayakan pokok kelapa sawit. So dari situ minat saya terhadap cendawan ni telah bertambah lah. So salah satu bidang um, bidang yang saya ingin lihat ialah mengenai penanaman cendawan dan bagaimana kita boleh gunakan cendawan ni untuk proses-proses yang lain dalam bidang pertanian, termasuk pengurusan bahan buangan daripada pertanian. So pertanian ni menghasilkan banyak buangan lah, banyak sisa-sisa organik yang sebenarnya kita boleh gunakan untuk kebaikan kita lah. Okay, so untuk tajuk ini ada 3 subtajuk. Yang pertama sekali saya akan kongsikan sedikit mengenai latar belakang kenapa kita gunakan bahan buangan daripada kelapa sawit inilah. Yang keduanya ialah berkaitan penyediaan substrat penanaman cendawan. So kalau kebiasaannya substrat penanaman cendawan ni menggunakan habuk kayu, dan di Semenanjung dia banyak gunakan habuk kayu getah. Di Sabah pun masih gunakan habuk kayu getah, tetapi sumber ini agak terhad sebab kawasan penanaman getah di Sabah pun semakin berkurangan sebab digantikan dengan tanaman lain seperti kelapa sawit lah. So Sabah ialah pengeluar kelapa sawit yang kedua terbesar di Malaysia selepas Sarawak. So yang yang tu saya silap nombor. Yang ketiganya ialah penjagaan bongkah tersebut lah. So ini yang saya akan kongsikan dalam lebih kurang sejam pada pagi ini. So kita mulakan dengan latar belakang. So kita kenali dulu apa itu cendawan. So pepatah Melayu mengatakan tidak kenal maka tidak cinta lah kan. So kita berkenalan dulu dengan cendawan. So apakah itu cendawan dan ciri-ciri cendawan? So cendawan ialah sejenis kulat. So yang kita panggil makrofungi lah. Makro bermaksud besar. So bila kita sebut makrofungi ini ialah fungi ataupun kulat yang kita boleh lihat dengan mata kasar dan kita boleh pegang dan kita boleh petik dia. So yang tu ialah antara ciri-ciri yang disebut sebagai makrofungi lah. So selain makrofungi ada juga mikrofungi. Mikro ni yang halus, yang yang kita kena tengok di bawah mikroskop dan kita tidak boleh pegang kita tidak boleh pegang dengan tangan kita lah. So dia sangat halus. So yang keduanya, ciri kulat ni ialah sejenis heterotrof. Heterotrof ni ialah macam kita lah sebagai manusia, kita perlu makan untuk kita hidup. So kita makan nasi contohnya, makan nasi, nasi ialah bahan organik. Bahan organik ini akan ditukarkan menjadi molekul seperti glukos yang kita akan gunakan untuk kita punya tenaga lah. So sama seperti kulat, kulat dia mendapatkan makanannya dari bahan organik juga. Dan macam saya sebut tadi, kalau kita tanam cendawan gunakan habuk kayu, maksudnya habuk kayu itu ialah bahan organik yang akan diuraikan menjadi makanan kepada kulat tersebut. So basically ataupun secara umumnya substrat penanaman cendawan ni dia boleh jadi pelbagai jenis bahan lah. Bukan sahaja habuk kayu getah tetapi bahan-bahan lain seperti bahan buangan dari industri pertanian ataupun kelapa sawit ni pun boleh digunakan sebagai substrat ataupun makanan kepada cendawan untuk tumbuh. Ciri yang ketiga ialah cendawan biasa kebanyakan cendawan ialah saprofit. Saprofit bermaksud
cendawan ni dia akan hidup dan menguraikan bahan yang sudah mati. Contohnya ada kayu yang reput kan. So kalau kita tengok di hutan-hutan ataupun di mana-mana ada kayu dan dekat kayu tu ada tumbuh cendawan contohnya. So cendawan itu disebut sebagai saprophyt lah sebab dia hidup pada bahan yang sudah mati. Seterusnya ialah um, dia boleh jadi parasit juga. Parasit ni ialah macam saya sebut di awal tadi, contohnya Ganoderma pada kelapa sawit yang menyebabkan penyakit. So cendawan tersebut hidup sebagai parasit. So dia menyerap bahan ataupun nutrien dari tumbuhan tersebut dan akhirnya menyebabkan tumbuhan akan matilah. So itu kita sebut sebagai parasit. Seterusnya, cendawan ialah organisma multisel, bermaksud dia ada lebih daripada satu sel lah macam kita sebagai manusia. Kita pun ialah organisma multisel. Kalau unisel ataupun satu sel, dia biasanya berkaitan dengan bakteria lah dan sebahagian kecil jenis kulat. Dan yang akhir sekali ialah cendawan ini ataupun kulat boleh membiak secara seksual dan juga aseksual. So, contoh untuk cendawan, bila kita sebut pembiakan seksual, dia biasanya bukan biasanya, dia akan berkaitan dengan spora cendawan tersebut. So, kalau kita tengok cendawan di sebelah awal pagi, kita boleh nampak macam dia ada berasap tu. Sebenarnya itu bukan asap, tapi itu ialah berjuta-juta spora yang dibebaskan oleh cendawan tersebut lah. So, bila kita sebut sexual reproduction ataupun pembiakan seksual, dia berkaitan dengan spora. Tapi untuk penanaman cendawan, kita banyak bergantung dengan asexual, pembiakan asexual, iaitu menggunakan dia punya jasad berbuah cendawan tu. Cendawan tu kita akan jadikan kultur tulen ataupun dia punya mycelia yang akan digunakan untuk kita memperbanyakkan benih cendawan dan kita tanam cendawan menggunakan benih yang telah diperbanyakkan itulah. So dari segi morfologi cendawan, so untuk cendawan ni dia bermula dengan mycelia. Mycelia ni ialah, boleh saya gunakan pointer. Yang warna putih dekat bawah ni kita panggil dia punya mycelia. So mycelia ni akan membentuk selepas bahan organik yang kita gunakan tu dipenuhi dengan mycelia, dia akan membentuk satu benda yang kita sebut sebagai primodia. Primodia ni macam butang yang kecil dan butang yang kecil ni akan membesar menjadi dia punya batang ni dan akhirnya mengeluarkan dia punya jasad berbuah yang matang yang kita boleh tuai dan seterusnya kita jual ataupun kita proses lah. So ni adalah contoh cendawan yang saya sendiri tanam pada awal-awal dulu semasa saya pun baru berjinak-jinak ataupun baru belajar mengenai penanaman cendawan. So gunakan sabut tandan buah kelapa sawit kosong ataupun empty fruit bunch. So kita gunakan yang tu untuk dapatkan cendawan tiram putih inilah. Okay. So tu dia punya batang dan dia punya jasad berbuah itulah. Okay. So macam saya sebut tadi, cendawan ni bukan semua cendawan adalah kulat, tetapi bukan semua kulat adalah cendawan. Okay, kalau kita faham di situ, maksudnya semua jenis semua jenis cendawan ialah kulat, tetapi bukan semua kulat ialah cendawan. Apa yang saya maksudkan ialah contoh kulat ni ada beberapa jenis phylum ataupun dia punya division kita panggil. Yang pertama ialah Basidiomycota, keduanya Ascomycota. Kedua-dua phylum ni dia sebenarnya mempunyai jasad berbuah yang kita boleh nampak dengan mata kasar dan kita boleh pegang, yang saya sebut di awal tadi disebut sebagai makrofungi. Makrofungi yang kita boleh lihatlah, dan kebanyakan cendawan yang kita nampak di pasaran tu
dia dari division ataupun phylum Basidiomycota. Ada juga yang dari grup phylum Ascomycota, tetapi dia tidak banyaklah. Ada sebahagian kecil saja cendawan dari kumpulan ini. Dan kulat-kulat lain ni seperti yang kita nampak di sini, ni ialah mikrofungi yang bukan dalam kategori cendawan lah. Okay. Okay, so bila kita sebut pasal cendawan ni, sebenarnya bukan semua cendawan ni selamat untuk dimakan ya. So kita kena sentiasa berhati-hati. Maksudnya kalau kita pergi mana-mana, kita terjumpa cendawan, jangan kita simply ataupun sewenang-wenangnya kita pergi masak dan makan. So ni adalah tindakan yang agak berisiko dan membahayakan kesihatan dan mungkin boleh membawa maut ya. So pastikan cendawan yang kita makan itu ialah cendawan yang boleh dimakan dan selamat untuk dimakan. So di Malaysia, ni ialah statistik dari Jabatan Pertanian Malaysia pada tahun 2015. So kebanyakan cendawan yang ditanam di Malaysia ni ialah cendawan tiram kelabu lah. 90% cendawan yang ditanam di Malaysia ialah cendawan tiram. So ini boleh dikaitkan dengan beberapa faktor. Contohnya ialah sebab cendawan tiram ni ialah antara cendawan yang mudah untuk dipasarkan. So maksudnya dia punya permintaan tu agak tinggi dan senang untuk kita jual. Keduanya cendawan tiram ni dia boleh hidup dalam julat suhu yang agak besar. Contohnya dia boleh hidup pada suhu 22 hingga 32 darjah Celsius. So maksudnya boleh ditanam di tempat yang sejuk, boleh ditanam di kawasan yang panas. So kalau di Semenanjung mungkin di Cameron, kalau di Sabah mungkin di Kundasang kan. Tu tempat-tempat yang sejuk. Tapi tidak ada masalah untuk kita tanam cendawan tiram ni di kawasan-kawasan yang panas, macam di Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau, Lahadatu, semuanya boleh. Begitu juga di Semenanjung ataupun di Sarawak lah. Di tempat yang panas tu pun tiada masalah. Dan cendawan tiram kelabu ni juga boleh hidup dalam pelbagai jenis bahan organik. So bukan sahaja habuk kayu getah ataupun habuk kayu lain, tapi dia boleh hidup dalam pelbagai jenis substrat. Dan cendawan tiram ni pun kita pernah tanam menggunakan rumput dan mengeluarkan hasil yang agak memuaskan jugalah. Okey, seterusnya. So kenapa kita ataupun saya memilih bahan buangan dari kelapa sawit? So kalau kita lihat, Malaysia ialah pengeluar kedua terbesar dunia untuk kelapa sawit. So setakat ini kita mengeluarkan sebanyak 19,000.7 juta metrik tan minyak kelapa sawit lah, CPO, pada tahun lepas 2021, dan keluasan tanaman lebih kurang 5.8 hektar kalau tidak silap saya. Okay, so kedua terbesar selepas Indonesia. So maksudnya aktiviti pertanian di Malaysia ni, salah satu aktiviti pertanian yang terbesar di Malaysia ni ialah penanaman kelapa sawit. So bila banyak sangat kelapa sawit, banyaklah dia punya bahan buangan ataupun sisa-sisa daripada aktiviti pertanian ini yang kita boleh manfaatkan untuk pelbagai kegunaan, termasuk untuk penanaman kelapa sawit. Penanaman cendawan. Maaf. So ni hanya menunjukkan antara bahan buangan yang dihasilkan semasa kita menanam sawit di ladang dan juga semasa selepas tandan buah sawit ni diproses. So contohnya dekat sini, kalau dekat ladang kita ada aktiviti pruning pelepah kelapa sawit tu. So bila selepas kita prune, biasanya kita akan biarkan di ladang tu untuk dia mereput secara semula jadilah. Tapi mungkin bahan ini juga boleh digunakan untuk substrat penanaman kelapa sawit. Dan keduanya selepas kita buat penanaman semula, selepas 20 ataupun 25 tahun kita menuai hasil dan kita perlu menanam semula. So bila kita buat penanaman semula tu, kita boleh gunakan juga batang kelapa sawit tu sebagai bahan tanaman kelapa sawit. Dan hasil daripada kelapa sawit, tandan segar kelapa sawit tu dihantar ke kilang untuk diproses.
juga menghasilkan banyak jenis bahan buangan lah. Tapi untuk saya padatkan perkongsian ini, kita akan lebih fokus atau menumpukan dengan tandan buah kosong kelapa sawit ni lah, ataupun empty fruit bunch, EFB. So inilah bahan yang saya fokus dan akan terangkan dalam kita punya perkongsian pada pagi inilah. So berapa banyak bahan buangan yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit? So dianggarkan sebanyak 21% bahan buangan yang dihasilkan oleh industri ini ialah tandan buah kosong itulah, empty fruit bunch, dan yang selain tu ialah seperti mesocarp fiber, dia punya mesocarp buah tu selepas diperah, dan juga dia punya tempurung kernel shell, dan juga palm oil meal effluent ni yang dalam bentuk cecair lah, dan dalam cecair tu ada juga dia punya kandungan pepejal sikit lah. So ni antara bahan buangan yang dihasilkan di kilang sawit, okay? Kilang pemprosesan sawit. So inilah bahan yang digunakan. So tandan buah kosong ni kalau kita lihat bentuk dia macam ni lah. Ni yang belum dihancurkan lah. So selepas tandan buah tu diproses, dia akan menjadi fiber ataupun bentuk yang macam inilah, sudah dicarik ataupun shredded, okay? Dicarik dan kita boleh jadikan dia lebih halus macam ni, dan inilah rupanya nantilah. So ini yang kita akan gunakan untuk penanaman cendawan yang kita akan lihat dalam video inilah ataupun perkongsian ini. So kenapa kita pilih tandan buah kosong sawit? Ada beberapa sebab lah. Satu ialah abundance. Abundance maksudnya sumber ini sangat banyak. Okay? Kalau kita lihat di Sabah, Sabah ialah penanam ataupun pengeluar kelapa sawit yang kedua terbesar di Malaysia. Keluasan tanaman 1 juta hektar lebih lah. Okay? Dan sumber ini sangat banyak. Okay? Tidak digunakan dengan sebaiknya. Itu yang satu. Dan yang kedua ialah sumber ini kaya dengan lignin. So bila dia banyak lignin, sebenarnya tandan buah kosong ni dia susah untuk diuraikan lah. Tapi dengan penanaman cendawan ni, bahan ini boleh diuraikan dengan lebih baik. Dan bahan buangan daripada industri kelapa sawit ni menyebabkan masalah alam sekitar dan juga masalah pengurusan bahan buangan tersebutlah. So kalau kita tengok dalam industri kelapa sawit, tandan buah kosong ni memang merupakan salah satu isu ataupun cabaran untuk kita menguruskannya lah. So banyak yang dilakukan seperti kita jadikan kompos, ataupun kita just letak tandan buah kosong ni di ladang sawit. So susunkan untuk dijadikan sungkupan ataupun mulching, dan ada banyak lagi lah yang dilakukan, tetapi sumber ini terlalu banyak lah dan mempunyai nilai ekonomi yang sangat rendah. So maksudnya mungkin kita boleh dapatkan sumber ini dengan percuma berbanding kita beli habuk kayu getah, kena beli ya. Bukan free unless kecuali kita ada kebun getah sendiri, kita bolehlah gunakan yang tu. Seterusnya bahan buangan ini ataupun empty fruit bunch ni menjadi sumber karbon untuk penguraian mikroorganisma. Okay, untuk proses penanaman cendawan secara umum beginilah dia punya aliran lah. Pertama sekali kena ada benih cendawan. Okay, benih cendawan ni selepas kita ada benih, barulah kita buat penyediaan penyediaan substrat penanaman. So apa yang kita akan kongsikan ataupun bincang di sini ialah bahagian inilah, penyediaan substrat penanaman. So kalau dalam gambar ni sebenarnya gunakan habuk kayu lah.
So selepas kita ada substrat penanaman tu, kita akan masukkan benih cendawan. Kita akan peram dia selama 3 hingga 5 minggu bergantung dengan jenis substrat yang digunakan. Biasanya kalau habuk kayu, dia mengambil masa lebih kurang 4 ke 5 minggu. Tapi kalau gunakan tandan kosong kelapa sawit ni, kalau ikut pengalaman saya sendiri, boleh menghasilkan buah cendawan dalam tempoh masa 3 minggu. So sangat cepat. So selepas kita peram, barulah akan mengeluarkan hasil dan akhirnya kita akan menuai hasil itulah. Dan selepas kita rehatkan bongkar cendawan dalam 7 ke 10 hari, biasanya kita boleh menuai lagi untuk tuaian yang kedua ataupun yang seterusnya lah. Biasanya untuk habuk kayu getah dikatakan boleh tuai sebanyak 3 hingga 6 kali lah, bergantung dengan penjagaan bongkah itulah. Tapi untuk tandan kelapa sawit, biasanya kita boleh dapat sehingga dua kali tuaian, 2 kali sahajalah kita boleh menuai. Tetapi dia punya tempoh penghasilan tu agak cepat lah. Dalam 3 minggu kita boleh tuai hasilnya. Okay, so ni pun salah satu gambaran lagi proses penanaman cendawan. Dari cendawan yang sudah matang ni, kita jadikan dia kultur tulen dan seterusnya kita jadikan dia benih cendawan. So untuk benih ni saya tidak sentuh di sini sebab kalau kita sebut mengenai penyediaan kultur dan juga benih ni pun dia akan mengambil masa yang agak lama juga dan memang satu topik yang besar jugalah. So seterusnya kita dapatkan benih dan kita sediakan substrat dan akhirnya kita masukkan benih dalam substrat menghasilkan cendawan yang kita mahu tu dah. Okay, so saya teruskan dengan bahagian yang kedua untuk perkongsian pada pagi ini ialah penyediaan substrat. Ini yang lain daripada lain lah. Maksudnya ini ialah keunikan perkongsian saya pada pagi inilah. Okey, untuk penyediaan bongkar cendawan menggunakan tandan buah kosong sawit. So, proses dia macam seperti yang ditunjukkan ini. Pertama sekali kita perlu rendam tandan buah kosong tersebut di dalam air semalaman. So, ini sedikit berbeza kalau kita gunakan habuk kayu getah. Biasanya tidak ada proses merendam inilah. So, tapi untuk tandan kosong kita perlu rendam. Tujuannya ialah pertamanya dia ada dua tujuan. Pertama ialah untuk membantu untuk penyerapan air dalam tandan kosong tersebutlah. Sebab kalau tandan ini terlalu kering, cendawan tidak akan tumbuh lah. So kita kena rendam supaya dia menyerap air dan akhirnya menjadi bahan yang sesuai untuk ditanam cendawan. Yang keduanya untuk mengurangkan dia punya kotoran dan juga minyak yang masih ada pada tandan kosong tersebut lah. Okay, so itu tujuan dia. Selepas kita rendam, kita bilas. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita bilasnya untuk mengurangkan kotoran, termasuklah kotoran minyak-minyak berlebihan. Lepas itu kita masukkan dalam beg penanaman cendawan. Kebiasaannya kita akan masukkan dalam beg yang tahan panas lah sebab selepas kita masukkan ni kita kena masak bongkar tersebut dalam suhu lebih kurang 80 darjah Celsius selama 8 jam. So ni dia punya proses lah. Rendam, bilas, packaging masuk dalam beg dan akhirnya kita masak ataupun kita kita panggil pasteurize pada suhu yang dinyatakan inilah. So lebih tinggi suhunya lebih bagus lah. Biasanya plastik ni dia boleh bertahan pada suhu 121 pun masih tidak ada masalah. Okay. So kalau ini saya tunjuk dalam bentuk gambar lah. So lebih kurang macam ni, kita anggapkan ini ialah kita punya substrat penanaman yang sudah direndam tu lah dan sudah dibilas. Kita masukkan dalam beg plastik yang macam ini.
Dan ni ialah contoh sahaja beg plastik, tapi penanaman cendawan ni dia tidak terhad dengan penggunaan beg yang macam ini. Dia boleh cendawan ni boleh ditanam dengan pelbagai jenis bentuk yang 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 kita mahulah. So ni just contoh sahaja. Masukkan dalam beg. Biasanya kita akan letakkan dia punya plastik untuk leher dan juga penutup tu lah. Selepas itu kita buat kita masak dia macam saya sebut tadi selama 80 darjah Celsius selama 8 jam. Selepas tu kita sejukkan semalaman. Selepas disejukkan barulah kita masukkan benih cendawan yang kita ada tu. Lepas tu kita susun dia di dalam rumah cendawan. Susunan ni pun boleh pelbagai rupa. Ni just gambar ni hanya contoh lah. So boleh disusun dengan pelbagai cara. Dan akhirnya bongkar-bongkar cendawan tu akan mengeluarkan hasil cendawan yang boleh dituai. So berapa cepat dan berapa lambat itu bergantung dengan pelbagai faktor yang kita akan lihat selepas inilah. Okey, ni contoh bongkar cendawan yang menggunakan tandan kelapa sawit kosong. Tapi yang ni gambar ni dia kurang bagus sebab dia punya isian ni dia kurang mampat ya. Sepatutnya kita lebih mampatkan lah. So ni ialah yang saya pernah buat menggunakan habuk kayu, dan yang depan ni habuk kayu, yang belakang ni tandan kosong kelapa sawit lah. So kita cuba buat eksperimen yang kecil menggunakan bahan yang berbeza. So ni kalau saya boleh tunjuk ialah kemudahan ataupun bagaimana untuk kita masak kita punya bongkar cendawan tu lah. So tujuan kita masak ni ialah yang paling utama ialah untuk membunuh semua jenis mikroorganisma yang ada dalam substrat tersebut. Sebab kita tidak mahu ada mikroorganisma lain yang bersaing dengan kita punya cendawan lah. So kita kena panaskan selama 8 jam pada suhu 80 darjah Celsius untuk membunuh mikroorganisma dalam substrat tersebut. So ni caranya kita boleh gunakan tong drum besi yang macam ni lah. So ada 2 tong drum. Kebiasaannya yang tong drum yang pertama diisi dengan air dan air ni dipanaskan. Bila air sudah panas, dia akan menghasilkan steam lah kan. Steam tu akan berpindah ke tong yang sebelah, dan dalam tong yang sebelah ni lah kita akan susun kita punya bongkar, dan akhirnya steam tersebut akan memanaskan bongkar cendawan kita itulah. So cara pemanasan terpulang boleh guna kayu api, boleh guna gas, boleh guna elektrik. Okey. Okay, ini contoh yang ada di Fakulti Pertanian Lestari. Kita punya pasteurizer ataupun tempat untuk kita masak bongkar tu agak besar yang macam ni. So ni boleh memuatkan lebih banyak lah, dan ini menggunakan kuasa elektrik. Okay, dan kita masuk ke bahagian yang akhir sekali, ialah penjagaan bongkar cendawan. So faktor-faktor yang mempengaruhi kita punya penanaman cendawan sama ada berjaya ataupun tidak bergantung dengan 3 faktor yang besar inilah. Yang pertama ialah kualiti benih cendawan. Okay, so kalau kita punya benih tu kurang berkualiti ataupun kita punya apa ni, dia punya mycelia tu dari cendawan yang kurang berkualiti, so ini akan menjejaskan hasil cendawan lah. Okay, yang keduanya ialah substrat. Seperti saya sebut tadi, kalau kita gunakan tandan kosong buah sawit tadi, boleh menghasilkan hasil dengan lebih cepat, tempoh yang lebih cepat, dalam tempoh 3 minggu. Berbanding kita gunakan habuk kayu getah, mungkin 4 ke 5 minggu baru boleh mengeluarkan hasil. Dan selain itu kita juga pernah tanam cendawan menggunakan rumput, dan hasil dia pun agak memuaskan jugalah. So substrat ni sangat mempengaruhi penanaman cendawan.
Dan yang akhir sekali ialah persekitaran. So persekitaran ni dipecahkan lagi kepada 4 faktor yang kecil lah. Okey. 4 ni ialah suhu. So suhu ni memainkan peranan yang sangat penting. Seperti yang sebut tadi, cendawan tiram boleh hidup pada suhu 22 hingga 30 lebih sikit, 32 macam tu masih boleh hidup. Sebab tu cendawan tiram ni ditanam dengan lebih meluas berbanding cendawan lain seperti cendawan shiitake, mungkin dia memerlukan suhu yang rendah barulah boleh tumbuh. Tapi cendawan tiram boleh hidup pada suhu yang lebih tinggi. Dan tapi suhu ni juga kita perlu berhati-hati, jangan terlalu sejuk dan jangan terlalu panas. So biasa untuk cendawan tiram suhu 25 ke 26, 27 tu ialah suhu yang kira uh, baguslah untuk pertumbuhan cendawan tersebut. Dan kebiasaannya lagi semakin tinggi suhu semakin apa ni cerah kita punya cendawan tu. So kalau kita tanam cendawan di Kundasang mungkin sejuk, warna dia mungkin berbeza dari cendawan yang kita tanam di Kota Kinabalu, tempat yang panas. Contohnya macam tu. So faktor yang kedua, okey, sebelum tu saya ingin tambah lagi berkaitan suhu. So maksudnya kita perlu mengawal suhu ni lah semasa kita menanam cendawan. So bagaimana untuk kita kawal suhu? Ada pelbagai cara. Mungkin kita boleh gunakan aircon, cuma aircon ni dia tidak sesuai untuk commercial production lah. Sebab ada dia punya cost lagi lah kan. Kecuali pengeluar cendawan yang memang berskala industri yang boleh mengeluarkan hasil yang banyak, dan mungkin dia boleh gunakan aircon tu lah, tapi untuk penanam cendawan yang kecil-kecilan dia tidak sesuai lah. Selain itu kita boleh kawal suhu juga dengan kita letakkan shading net ataupun kita buat penyiraman yang lebih kerap. Okey. Dan yang keduanya ialah kelembapan. So kelembapan pun sangat penting. Kelembapan ni dia merujuk kepada kelembapan substrat dan juga kelembapan persekitaran. Okey, so maksudnya kalau kita biasa dengar pepatah Melayu juga, seperti cendawan tumbuh selepas hujan, kan? So maksudnya selepas hujan ni dia dia memberikan satu persekitaran yang sesuai untuk pertumbuhan cendawan. Maksudnya kelembapan dan suhu pada masa tersebut sangat sesuai untuk pertumbuhan cendawan. So begitu juga bila kita tanam cendawan ni, kita kena kawal kelembapan, jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering. So kita kena pastikan kelembapan tu dia sesuai untuk penanaman. So bagaimana untuk mengekalkan kelembapan? Dengan cara penyiraman dan juga menyediakan teduhan. Yang itulah gunakan shading net. So lambat apa ni persekitaran tu akan jadi lebih lembap. Ketiga ialah pengudaraan. Ni pun faktor yang sangat penting juga. So kalau kita tanam cendawan dalam bangunan contohnya, okey, mesti ada dilengkapi dengan dia punya inilah tingkap ataupun sistem pengudaraan yang baguslah. So kalau kawasan tu dia terbuka, biasanya tidak ada masalah dengan pengudaraan lah, sebab ada angin yang boleh inilah memberikan pengudaraan yang bagus. Tapi kalau kita tanam dalam bangunan, kita kena pastikan ada tingkap ataupun exhaust fan untuk inilah mengawal faktor ini. Dan yang terakhir sekali ialah pencahayaan. So maksudnya cendawan ni dia sebenarnya tidak memerlukan cahaya pun untuk tumbuh. Pada fasa kita peram cendawan, apa ni, bongkar cendawan tu, biasanya lebih gelap lebih bagus. So tu ialah pada fasa kita peram lah. So selepas kita peram tu kita kena pindahkan dia ke tempat yang sedikit bercahaya. Maksudnya dia ada cahaya yang malap. Okey. Cahaya yang malap ni dia punya konsep seperti kita bangunkan cendawan tersebut untuk berbuah. Macam tu. So kalau gelap ni cendawan ni dia akan ni lah dia tidak bangun lah. Dia sedang tidur gitu.
So bila kita bagi dia sedikit cahaya, cendawan ni akan terbangun dan akhirnya mengeluarkan hasil cendawan tersebut lah. So konsep dia lebih kurang macam tu untuk kita mudah faham ya. Okey. So ni ialah contoh yang saya pernah buat sendiri secara kecil-kecilan. Dia lebih kepada hobi lah. Okey. Di apa ni? Di sebelah rumah. So saya pasang netting yang lebih kurang macam ni. Netting ni fungsi dia tadi saya sebut untuk mengawal cahaya, mengawal kelembapan dan juga mengawal suhu. Okey, so kawasan yang macam ni. Dan ada satu rak sahajalah. So memang tanam sedikit sahaja. So untuk benih saya hasilkan sendiri benih tersebut daripada inilah padi yang macam ni. So ini yang belum tumbuh my cereal lah. Selepas 2 ke 3 minggu kita boleh tengok dia jadi putih macam ni lah. So ni ialah contoh benih cendawan. Dan ini ialah yang sudah 3 minggu selepas dimasukkan benih cendawan. So dia jadi macam ni lah. So ni gunakan tandan kosong sawit tu lah. So dia jadi macam ni, putih semuanya. So maksudnya ini sudah bersedia untuk kita menggalakkan pertumbuhan dia punya cendawan ataupun jasad berbuah cendawan tersebut. So ini itulah kalau kita tengok gambar ni, dekat atas ni ada dia punya penutup penutup. So penutup ni hanya semasa kita peram dia sahajalah ataupun kita panggil incubation. Kita peram dia, selepas selesai pemeraman dia sudah penuh putih macam ni, kita akan buka penutup dia macam ni. So selepas kita buka ni lah, kita kena buat banyak maintenance, seperti kita kena kawal dia punya kelembapan lah yang paling penting. So selepas kita buka tu, cendawan tu akan mengeluarkan hasil lah. So dia akan mulakan dengan pembentukan primodia. Primodia ni yang seperti dalam gambar ni lah, macam dia jarum yang halus tu. Dan primodia ni akan berkembang menjadi lebih besar dan akhirnya jadi yang macam ni kalau tengok dalam gambar. Dan seterusnya dia semakin membesar dan akhirnya akan menghasilkan cendawan yang sudah sedia untuk kita tuai dia lah. So ni dia punya fasa-fasa pembesaran cendawan tersebut. Okay, so macam seperti saya sebut tadi juga, pengeluaran cendawan ni dipengaruhi oleh suhu. So kalau semakin tinggi suhunya, semakin cerah dia punya cendawan tu lah. Dan semakin rendah suhu, semakin gelap dan semakin terbantut. So yang ni kita tidak mahu ataupun kita mahu elakkan lah. So yang kita mahu ialah seperti inilah, yang suhu dalam 23 darjah Celsius gitu. Dan kalau kita tanam cendawan tu dalam bangunan, okey. Faktor yang penting ialah pengudaraan tu lah. Sebab kalau tidak ada pengudaraan yang bagus, akan berlaku pengumpulan gas karbon dioksida. So macam manusia juga, bila kita bernafas, kita sedut oksigen, kita lepaskan karbon dioksida. Cendawan pun sama. Dia akan menyerap oksigen untuk dia punya respiration. Lepas tu dia akan membebaskan karbon dioksida. So bila kita tanam cendawan ni dalam bilik, dia akan dipenuhi dengan karbon dioksida. So ini tidak bagus untuk pertumbuhan cendawan kerana akan merencatkan pertumbuhan cendawan. Maksudnya kita perlu ada bilik yang ada pengudaraan yang bagus untuk bagi oksigen masuk dan cendawan ni dapat tumbuh dengan baiklah. Okey, ini penjagaan bongkah. So antara masalah dalam penanaman cendawan ialah kontaminasi ataupun pencemaran dari mikroorganisma lain dan juga masalah perosak. Okey, so kalau ada masalah-masalah macam ada microplant ataupun ada
ada fungi lain yang tumbuh, kita kena cepat-cepat asingkan dan kita musnahkan bongkah tersebut lah. Selain itu masalah dari segi perosak seperti siput, lipas, tikus. So ini pun biasa berlaku. So kita kena ni dah kawal benda ini supaya tidak mengurangkan kita punya hasil. Okay, ni hanya ni just konsep, okay. Ni bukan something yang maksudnya ni lebih ke saya punya personal view ataupun pandangan peribadi saya mengenai konsep yang mungkin kita boleh bangunkan. Okay, so kita tahu industri kelapa sawit di Malaysia ataupun di Sabah ni sangat besar. So dari industri kelapa sawit ni dia menghasilkan pelbagai jenis bahan buangan seperti saya terangkan tadi, dari tandan buah yang dihantar ke ke kilang. Selepas diproses akan menghasilkan tandan buah kosong yang biasanya dibuang. So daripada dibuang kita boleh tanam cendawan menggunakan bahan tersebut, dan cendawan ni of course kita boleh jual ataupun kita makan. Dan apa yang akan berlaku dengan bongkah cendawan tu? Biasanya kita akan buang. So daripada kita buang, sebenarnya bongkah cendawan ni boleh digunakan untuk pelbagai kegunaan yang lain. Ini hanya contoh yang saya tunjuk di sini. Mungkin kita boleh kita proses bongkah cendawan ini menjadi campuran dalam makanan ternakan. Boleh, memang sudah dibuat kajian dan nampak potensi dia lah. Kita sebenarnya boleh gunakan dan kita sudah buat eksperimen ataupun testing menggunakan kambing. Okay? So, boleh dimakan. So, maksudnya dan haiwan tersebut juga sebenarnya selain diternak dengan sistem feedlot, kita boleh ternak dia dengan integrasi kelapa sawit. So, perkara-perkara ni boleh dilakukan lah. Dan satu lagi yang mungkin kita boleh buat, bongkah cendawan ni kita boleh buat composting. Okay? So, lepas kita buat composting ni, of course kita boleh pulangkan semula nutrien tu ke ladang kelapa sawit kita lah. So ni ialah konsep circular economy lah. Okay? Ataupun waste to wealth. Dari bahan buangan kepada duit lah. Something macam tu. Dan for future kita juga sedang melihat potensi menggunakan bongkah cendawan ni untuk dijadikan bahan gantian kepada styrofoam ataupun polystyrene. So kalau kita beli barang elektrik tu kan biasa ada yang foam yang warna putih tu. So foam ni dia memberikan kesan negatif kepada alam sekitar lah sebab dia tidak boleh terurai. So why not kita gunakan komposit ataupun ialah komposit yang dihasilkan dari bahan buangan pertanian dan juga fungi ni sebagai ganti kepada bahan tersebut. So yang ni kita sedang cuba usahakan untuk mendapatkan funding dari agensi-agensi berkaitan lah. Setakat ni belum ada funding dan research ni kita buat kerjasama dengan UTM dan juga UPM. Alright, so rasanya itu saja serba sedikit perkongsian, dan saya juga ingin bagi tahu yang saya ada channel YouTube sendiri yang dipanggil R Open Education. Dalam tu masih banyak lagi yang rojak lah, dia bercampur, tapi basically dia berkaitan dengan pendidikan lah ataupun education dalam pelbagai bidang sains dan juga pertanian lah. So dalam tu saya ada 4 video berkaitan cendawan. So boleh rujuk dalam channel tersebut. Dan saya juga ada akaun Instagram rasmi. So kalau mau follow, sangat dialu-alukan. So itu saja perkongsian saya pada pagi ini, lebih kurang 50 minit. Ya. Okay. Alright. Mungkin ada sesi soal jawab selepas ni. Terima kasih. Terima kasih kepada dokter atas sesi pembentangan dan perkongsian yang begitu menarik, berinformatif untuk kami semua. Bagi sesi soal jawab, saya akan bacakan beberapa soalan di dalam ruang chat jika ada.
Nampaknya tidak ada soalan, tetapi dokter saya ada satu soalan. Mmm, adakah ciri-ciri tertentu untuk kita kenal pasti sesuatu cendawan itu beracun atau tidak? Okey. Secara jujurnya saya bukan pakar dalam bidang inilah, bagaimana untuk kita mengenal pasti cendawan itu beracun ataupun tidak. So yang tu ada, itu memerlukan satu kepakaran yang lain dan juga experience lah untuk kita tahu sama ada beracun ataupun tidak lah. So kalau bagi saya, kalau kita tidak pasti, jangan makan. So sebaiknya kita beli sahaja cendawan tu dari pasar yang kita tahu cendawan tu selamat dimakan lah, gitu. So saya tidak dapat menjawab soalan tu lah dengan lebih detail lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter atas jawaban. Untuk makluman semua, pautan pendaftaran e-Sijil telah dikongsi untuk pelajar sekolah dan pelajar JMS. Mohon isikan maklumat Anda dan sila jawab sedikit borang maklumat ringkas yang disediakan. Semua pelajar akan menerima e-Sijil, mata STP akan diberikan untuk pelajar UMS. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Muhammad Rakib bin Muhammad Rashid atas jawaban soalan-soalan tersebut, serta pembentangan yang begitu berinformasi sebentar tadi. Terima kasih juga kepada semua yang hadir karena telah memberi sokongan terhadap program ini dan komitmen terbaik. Dengan ini, sesi webinar akan tamat dan sila sertai kami di sesi-sesi akan datang bagi topik-topik lain. Tajuk akan datang adalah Alam Semula Jadi melalui Lensa yang bersiaran pada 14 September 2022 jam 2 petang. Terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga kita berjumpa di sesi yang akan datang. Dengan ini, kami akhiri sesi ini dengan ucapan sekian terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.